Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hafia Amani binti Muhammad Sahlan dan saya berumur 11 tahun. Saya sangat berminat untuk membaca bahan ilmiah termasuk novel. Pada hari ini, saya ingin menerangkan kisah daripada salah satu koleksi novel kegemaran saya iaitu Nostalgia Padang. Novel ini diterbitkan pada 2012 oleh Alaf 21 dan pengarangnya pula ialah Iskandar Zulkarnain HM. Buku ini mempunyai 329 muka surat. Banyak keistimewaan yang ada pada novel ini. Antaranya, ilustrasi kulit hadapannya yang menunjukkan gambar manuskrip lama tulisan Jawi tidak berbaris dan kapal dagangan yang digunakan pada zaman dahulu menunjukkan gambaran awal kepada pembaca bahawa buku ini berkaitan dengan karya sejarah. Buku ini juga telah memenangi 3 hadiah novel, iaitu Hadiah Novel Nasional 1 Sakur 1, Hadiah Sastera Johor Darul Takzim 1, Hadiah Sastera Malaysia 1994-1995. Novel ini berasaskan tentang sejarah dunia Melayu yang luas meliputi tanah Jawa Padang iaitu Muar, Singapura, Melaka, Makassar, Afrika Selatan ataupun Cape Town. Ceritanya berasaskan sepenuhnya daripada manuskrip yang ditulis oleh Hamzah Jauzi yang disimpan oleh keluarga Syekh Wan dan diberikan kepada Ilham Iskandar yang ke Cape Town untuk mengikuti rombongan Gapena. Ceritanya mengisahkan seorang tokoh pahlawan Melayu dari tanah Jawa iaitu Muhammad Muhti yang bangkit menentang penjajah ketika itu sehingga hampir mengorbankan keseluruhan orang yang disayanginya dengan cara yang berbeza-beza. Ada yang dibunuh dengan kejam oleh pihak Belanda, dibakar dan ada juga yang ditembak dengan senjata api. Disebabkan keadaan yang mendesak itu, Mukti terpaksa membuat keputusan untuk keluar ke tanah Jawa dan merancang strategi baharu menghalau serta menumpaskan penjajah di tanah air tercintanya itu. Akhirnya, setelah melalui perjalanan di lautan yang penuh gelora itu, Mukti bersama-sama 2 orang anaknya telah sampai di Singapura oleh bantuan pedagang. Ketika itu, Nakoda Abdul Rahman yang berjuang menentang penjajah secara senyap dan memberikan ubat-ubatan serta bekalan makanan kepada pejuang-pejuang tanah air. Walaupun ketika itu, Singapura dijajah oleh British bukan Belanda, namun Mukti tetap meneruskan perjuangan menentang penjajah kerana baginya semua penjajah ialah sama, hanya merampas hak dan bertindak zalim serta penuh dengan penipuan. Mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan di negara itu dan menindas rakyat tempatan tanpa belas kasihan. Pada mulanya, Mukti agak sukar untuk memberikan apa-apa sumbangan di situ kerana pembesar-pembesar utamanya seperti Temenggung sudah termakan dengan janji-janji manis pihak penjajah. Mereka juga tidak mendaulatkan Sultan kerana bagi mereka kuasa yang diberikan oleh Sultan British jauh lebih hebat berbanding Sultan ketika itu yang hanya diberi pension tiap-tiap bulan dan tidak mempunyai apa-apa kuasa termasuk kuasa mengutip cukai. Ramai yang membawa haluan sendiri mengikut pembesar yang difikirkan dapat memberikan jaminan kepada mereka. Dalam hal ini sudah tentulah pembesar yang berkomplot dengan British yang akan berjaya. Namun ianya tidak melemahkan semangat Mukti. Dia juga cuba mengujuk anak-anak muda di sana supaya membuka tanah baharu berhampiran dengan Johor kerana belum diteroki oleh mana-mana penjajah. Akhirnya disebabkan satu peristiwa hitam ketika dia mencari kebenaran terhadap Pangeran Diponegoro yang ditangkap secara tipu helah Belanda ketika di tanah Jawa telah menyebabkan Mukti ditangkap dan dibawa ke Pulau Robben yang terletak di tengah-tengah lautan Atlantik dan beribu-ribu batu jauhnya dari Kepulauan Melayu. Jadi, para pembaca boleh mendapatkan buku ini untuk mengetahui pengakhiran cerita ini. Buku ini berharga RM15. Melalui pembacaan saya, walaupun tulisan yang digunakan agak kecil, namun ianya mempunyai daya tarikan. Kelebihan novel ini ialah tentang kebijaksanaan pengarang yang mengarang novel ini yang menggunakan fakta-fakta sejarah dan menjadikan sebuah fiksyen.
Kesimpulan yang dapat saya jelaskan di sini ialah walaupun kita sudah menikmati kemerdekaan, tidak semestinya perjuangan kita telah tamat. Kita harus bekerja keras demi mendaulatkan bangsa, agama dan negara tanpa melupakan sejarah. Sekian, terima kasih.